Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua anak murid cikgu. Okey, macam mana hari ini? Sihat tak? Okey, cikgu harap semua sihat dan dapat belajar dengan baik. Okey, so untuk minggu ini, kelas kita akan sambung balik pengajaran pada minggu lepas, iaitu masih lagi bab 1 mengenali sejarah. Okey, tapi hari ini bahagian 2 pula. Okey. Masih ingat lagi tak apa yang kita belajar pada minggu lepas? Okey, kalau ingat, cikgu nak tanya boleh? Okey, apakah maksud sejarah dalam bahasa Arab? Sajaratun, betul. Okey, apakah maksud sejarah dalam bahasa Yunani? Historia, pandai, betul. Okey, apakah maksud sejarah secara umum? Perkara yang benar-benar berlaku pada masa lampau. Peristiwa yang betul-betul berlaku, yang benar-benar berlaku pada masa lampau. Okey, so untuk hari ini kita akan teruskan kepada bahagian 2. Okey, untuk bahagian 2 kita akan tengok 1.4 sumber sejarah. Okay, pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat menghuraikan maksud, jenis dan juga contoh sumber-sumber sejarah. Untuk sumber sejarah, dia terbahagi kepada 2. Yang pertama ialah sumber primer, yang kedua ialah sumber sekunder. Tengok sama-sama. Sumber primer. Sumber primer ialah sumber yang belum diolah atau diterbitkan, sumber yang bersifat asli dan belum ditafsir. Okay, ini adalah sumber primer. Contohnya, fosil, artifak, bukan artifak, batu bersurat, dokumen rasmi, manuskrip, fail rasmi jabatan, surat peribadi dan juga diari. Okey, kalau kamu semua perhatikan gambar yang ada pada slide ini, dekat mana biasa kamu tengok gambar-gambar tersebut? Okey. Ada fosil, ada batu bersurat, ada manuskrip. Dekat mana yang kamu boleh dapat tengok sumber-sumber tersebut? Dekat muzium kan? Okey, so itu adalah sumber primer. Okey, kita beralih kepada sumber yang kedua iaitu sumber sekunder. Sifatnya ialah bahan yang telah diolah dan juga telah diterbitkan, bahan yang tersebar kepada umum. Contohnya, buku, akhbar, majalah, jurnal, ensiklopedia dan juga risalah. Maknanya setiap satu buku tersebut, akhbar tersebut, majalah tersebut ada penulisnya. Okey, ini adalah sumber sekunder. Okey, mari kita tengok dulu apa contoh sumber sejarah. Yang pertama, artifak adalah alatan ciptaan manusia digunakan untuk perburuan, pertanian dan juga perdagangan. Diperbuat daripada batu, kaca dan logam. Penemuan artifak loceng gangsa di Kampung Pencu Muar Johor dijadikan sumber untuk melihat perhubungan perdagangan dengan kerajaan Funan. Ini adalah loceng gangsa yang digunakan pada zaman dahulu. Okay, alat ciptaan manusia itu kita panggil sebagai artifak. Boleh? Kita beralih kepada yang kedua iaitu bukan artifak. Merupakan data arkeologi berkaitan dengan budaya manusia yang terdapat di bawah tanah dan juga di atas permukaan tanah seperti dinding gua, dinding kota dan juga struktur binaan. Penemuan Candi Lembah Bujang boleh dijadikan sumber kajian bagi menunjukkan adanya pengaruh Hindu dan juga Buddha serta hubungan perdagangan antara India dan juga Kedah.
Maksudnya bukan artifak ni, dia adalah sesuatu bangunan ataupun sesuatu tempat yang mana menjadi rujukan kepada orang sejarawan sekarang yang mana tempat tersebut ada perkampungan. Ada budaya manusia di situ. Apa yang mereka amalkan pada zaman dulu mudah untuk dikaji. Sebab ada peninggalan mereka lah. Okey, yang ketiga ialah ensiklopedia. Merupakan satu daripada sumber sekunder. Bahan yang terkandung dalam ensiklopedia ini berdasarkan fakta dan juga sumber sejarah yang sahih. Contohnya, The Encyclopedia of Malaysia yang mengandungi beberapa tema seperti sejarah awal, sejarah moden awal, arkitektur, laut dan juga tumbuhan. Okey, boleh setakat ni? Kita teruskan yang seterusnya. 1.5 iaitu penyelidikan dalam sejarah. Okey. Pada akhir pembelajaran ni, murid akan dapat yang pertama iaitu menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Macam mana kaedah ni? Apa kaedah yang kita gunakan untuk menyelidik sejarah? Untuk mengkaji penemuan-penemuan barangan sejarah. Okey, tengok Okey, penyelidikan dalam sejarah. Kita ada 3 kaedah yang diguna pakai. Yang pertama ialah kaedah bertulis. Yang mana kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat ataupun ditulis. Okay, nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut. Kaedah yang kedua ialah kaedah lisan, yang mana proses mendapatkan maklumat melalui temu bual ataupun kita sebut sebagai menemu ramah. Okay? Dan yang ketiga ialah kaedah arkeologi, yang mana kaedah yang digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Okay. Kaedah arkeologi ni kita boleh guna dari 2 bentuk. Okey, daripada 2 aspek lah. Nanti kita akan tengok Kita pergi yang pertama dahulu iaitu kaedah bertulis. Okey, kaedah bertulis macam kita tengok tadi, kita kaji sumber yang dipahat yang ditulis sahaja. Okey, untuk melakukan kaedah bertulis kita ada prosesnya. Yang pertama, perlu mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh ataupun institusi. Okey, yang kedua, perlu mendapat dan juga mengesahkan sumber bertulis tersebut. Maksudnya kita kena sahihkan betul-betul maklumat yang kita dapat. Dan yang ketiga, mengumpul dan juga menyimpan sumber yang diperolehi. Seterusnya, menggunakan peralatan yang sesuai, contohnya penggunaan teknologi maklumat dan juga komunikasi serta peralatan arkeologi. Dan yang terakhir, barulah kita analisis. Okey? Boleh setakat ni? Kita teruskan kepada kaedah yang kedua iaitu kaedah lisan. Bila sebut saja lisan, maksudnya temu bual, menemu ramah, interview. Ibaratnya awak menjadi seorang pandai wartawan Okey, untuk melaksanakan kaedah lisan, kita akan ada 3 tahap proses. Okey, yang perlu kita bersiap sedia sebelum melakukan kaedah lisan ini. Yang pertama iaitu untuk persediaan. Kita perlu menentukan tokoh, menentukan skop atau perkara yang akan dibuat, memilih soalan yang bersifat pendekatan sejarah. Okey. Untuk tahap yang kedua, rakaman temu bual. Membuat persediaan lengkap dengan mengetahui sebanyak mungkin perkara yang dikaji, terutama dengan meneliti sumber bertulis dahulu. Meyakinkan tokoh untuk memberikan kerjasama dan juga menghargai tujuan pengkajian. Tahap yang ketiga, memproses rakaman.
membuat senarai dan juga menyalin atau menyunting rakaman, menilai fakta-fakta dengan sumber bertulis, dan yang terakhir menyimpan rakaman dengan baik. Okay, sebagai contoh, kalau awak tengok gambar dekat tepi ni, ini adalah antara tokoh-tokoh yang kita jumpa lah. Sebagai contoh sahaja. Okey. Contohnya untuk tahap pertama, kita tentukan tokoh. Okey. Cikgu bagi contoh, awak perlu jumpa pengetua SMK Seri Gombak. Kenapa nak kena jumpa pengetua Seri Gombak? Okey, awak kena sediakan skop apa dan perkara apa yang awak ingin temu buat. Okey, topiknya ialah awak ingin mengetahui sejarah SMK Seri Gombak. Okey, daripada situ awak kena sediakan beberapa soalan yang mesti bersifat pendekatan dengan sejarah ataupun maklumat yang ingin diketahui itu. Okey. Untuk tahap kedua ni maksudnya awak kena study dulu, kaji dulu sumber-sumber yang bertulis berkenaan dengan Semerbak SMK Seri Gombak. Dapatkan dulu sejarah dia, barulah awak boleh pergi membuat rakaman. Okey, dan yang ketiga, awak boleh buat senarai dan juga awak boleh salin atau sunting balik rakaman yang awak dah rakam tadi. Awak buat penilaian fakta-fakta yang awak dapat tadi dengan sumber bertulis yang awak cari sebelum buat rakaman. Okey, selepas tu barulah kita boleh simpan rakaman itu dengan baik. Boleh? Kaedah lisan Okey, seterusnya kita beralih kepada proses kaedah arkeologi. Okey, macam cikgu bagi tahu tadi, kaedah arkeologi dia akan ada dua cara. Yang pertama melalui aktiviti cari gali di tapak penemuan. Yang kedua di dasar laut. Okey. Bahan tinggalan sejarah yang ditemukan melalui kaedah gali cari atau disebut sebagai ekskavasi. Apa dia kelas? Ekskavasi. Okey. Memelihara dan juga memelihara tapak arkeologi agar warisan ini dapat dinikmati oleh generasi seterusnya. Usaha penyelidikan dan juga langkah mendapatkan pengiktirafan daripada UNESCO. Okey, ini adalah proses untuk membuat gali cari di tapak penemuan. Yang pertama, mesti buat perancangan grid sebelum kerja ekskavasi. Apa maksud ekskavasi tadi? Gali cari. Setiap petak diberikan nombor rujukan. Selepas itu, kita akan buat penandaan kawasan berdasarkan pelan tadi. Okey. Dan seterusnya barulah ekskavasi dijalankan dengan mencatatkan semua penemuan-penemuan yang telah dijumpa. Okey, boleh. Setelah kita jumpa barang-barangan lama tadi tu, kita nak bawa ke mana? Kita akan bawa ke makmal arkeologi. Di makmal arkeologi ada juga proses kerjanya. Okey, yang pertama mesti akan buat pemunggahan dan juga pengisihan. Okey, mengikut jenis artifak ataupun lapisan tanah di tapak artifak dijumpai. Maksudnya, kalau bawah tanah ni tanah kan dalam kan. Kita akan tengok berapa setiap tanah tu dia akan ada lapisan-lapisan dia tu. Setiap lapisan tanah itu melambangkan tamadun-tamadun, orang kata apa, usia setiap satu artifak yang dijumpai. Okey. Selepas pemunggahan, dia akan buat pembersihan. Okey, dilakukan sebelum dikaji. Selepas itu, pengkatalogan bagi setiap artifak dengan nombor pengenalan, dia akan label lah. Okey, dan yang terakhir dia akan buat penganalisisan. Okey, bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu artifak, barulah dia boleh buat analisis. Okey, artifak ini berapa usia dia? Tamadun mana yang dia dicipta? Boleh setakat tu? Boleh Okey. Ini adalah arkeologi yang kedua yang cikgu bagi tahu tadi, iaitu arkeologi bawah air. Kajian saintifik tentang sejarah peninggalan manusia yang terdampar di dasar laut, sungai atau tasik.
ada kapal dagang melalui laluan laut. Teknik gali cari di daratan telah diubah suai untuk kegiatan di dalam air. Kemajuan teknik ekskavasi di dalam air sentiasa berkembang. Segala khazanah warisan kapal karam ini perlu dikaji dan direkod. Kes kerosakan, kecurian dan juga penjualan artifak kapal karam merupakan isu dunia yang dibincangkan di UNESCO. Di Malaysia, arkeologi bawah air merupakan bidang kajian yang baru dan semakin mendapat perhatian. Okey, Jabatan Warisan Negara dan beberapa buah universiti awam seperti Universiti Malaysia Sabah, UMS, berperanan terhadap pembangunan bidang arkeologi bawah air. Kalau awak tengok dekat gambar ni, ini adalah artifak-artifak yang ada di bawah air. Di dasar laut lah. Ada kapal karam, ada macam-macam yang akan jumpa. Okey, kalau awak pernah tengok, ada juga yang jumpa tiba-tiba ada pokok dalam dasar air, ada kerusi, ada meja makan dan sebagainya. Okey, maksudnya itu adalah sejarah peninggalan manusia yang mana mungkin dulu situ pernah ada perkampungan, tapi telah ditenggelami oleh air dan menjadi lautan. Yang tu nanti kita akan tengok bab 2 nanti. Kenapa air boleh menenggelamkan semua perkampungan-perkampungan tu. Okey? Boleh setakat ni? Laju sangat ke? Tak apa. Pelan-pelan Okey. Arkeologi bawah air. Dia pun ada proses-proses dia macam mana kita nak lakukan. Yang pertama, grid ekskavasi untuk merekod hasil tempat penemuan dengan tepat. Kita akan gridkan dulu. Yang kedua, peralatan menyelam yang membantu ahli arkeologi bekerja di dalam air. Pastikan peralatan menyelam ni sesuai untuk bekerja di dalam air. Yang ketiga, fotografi di dalam air untuk merekod butiran ekskavasi. Perlu ambil gambar lah setiap penemuan yang kita jumpa tu. Dan yang keempat, ahli arkeologi menggunakan paip udara untuk menyedut endapan yang menutupi hasil penemuan. Nampak tak? Paip udara yang menyedut yang digunakan untuk menyedut endapan-endapan yang menutupi hasil penemuan. Kalau di tapak penemuan kita boleh tiup saja. Okey. Tapi kalau dalam air tak boleh tiup. Kita akan guna paip udara. Dan seterusnya, artifak diletakkan di atas bekas dan diangkat ke permukaan air dengan menggunakan beg seperti belon berisi udara. Seperti dalam gambar ni lah. Okey. Penyelam dia tak boleh ambil barang tersebut, pegang dengan tangan bawa naik atas. Tak boleh mungkin akan mengalami kerosakan. Sebab barangan lama dia akan cepat rapuh. Sebab tu kita akan letak dalam satu bekas dan diangkat dengan menggunakan belon berisi udara. Ni cara-cara dia Boleh setakat ni? Boleh? Okey, cikgu teruskan dengan 1.6 tafsiran dalam sejarah. Okey, pada akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat menjelaskan tafsiran dalam sejarah. Apa maksud tafsiran ni? Awak pandai tak tafsir tentang sesuatu perkara? Mesti akan berbeza kan? Loceng pun dah bunyi. Okey, kita tengok apa maksud tafsiran dalam sejarah. Menerangkan atau mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Kita mengulas, kita menerangkan, kita membuat tafsiran. Okey. Tafsiran tentang sesuatu peristiwa sejarah yang sama mungkin berbeza antara sejarawan. Cerita sama, tapi mungkin pandangan berbeza. Kenapa wujudnya perbezaan tu? Yang pertama, pemilihan sumber yang pelbagai. Yang kedua, perbezaan pandangan. Yang ketiga, perbezaan ideologi.
Dan yang keempat, perbezaan penulisan. Sebab itu adanya perbezaan dalam mentafsir. Tafsiran dan juga penerangan yang objektif atau tepat menjadi matlamat utama seseorang sejarawan. Okay, sama ada orang kata apa, sama ada tafsiran tersebut boleh jadi betul, boleh jadi salah. Okey. Cuba kita tengok kepentingan dalam tafsiran dalam sejarah. Apa kepentingan dia? Okey. Yang pertama, menggalakkan penggunaan pelbagai sumber dalam penulisan bagi menghasilkan kajian yang mempunyai bukti yang kukuh. Menilai sesuatu peristiwa yang sama tetapi dilihat dari sudut yang berbeza. Berfikiran secara terbuka dan juga kritis dalam mengkaji sesuatu peristiwa dengan menggunakan pelbagai sumber sejarah. Sebelum nak tafsir tu dia akan menggunakan pelbagai sumber sejarah untuk menguatkan lagi tafsiran-tafsiran mereka. Siapa mereka ni? Biasanya ahli sejarawan. Okey, kita tengok contoh tafsiran dalam sejarah. Kalau tengok dekat sini, ini adalah Tok Janggut. Atau namanya adalah Haji Mat Hassan bin Munas. Kita bercerita tentang penentangan dia. Okey, untuk pengkaji tempatan. Faktor pembangkitan beliau disebabkan oleh penentangan peraturan cukai tanah dan juga hasil hutan yang diperkenalkan oleh British yang membebankan orang ramai. Ini bagi pengkaji tempatan. Apa pula kata pengkaji barat? Okey, kebangkitan Tok Janggut dianggap sebagai pemberontakan. Okey, mereka menganggap Tok Janggut ni adalah seorang pemberontak. Kerana selalu memberontak dengan peraturan-peraturan cukai dan juga hasil hutan yang diperkenalkan oleh British. Okey, seterusnya ialah 1.7. Okey, 1.7, kepentingan mempelajari sejarah. Okey, so pada akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat menghuraikan kepentingan mempelajari sejarah. Betapa pentingnya mempelajari sejarah. Okey, kepentingan yang pertama, mengenal asal-usul, keluarga dan juga negara kita. Okey, seterusnya kita dapat mengambil iktibar daripada peristiwa lalu. Kita dapat memupuk patriotisme, menyemai rasa cinta dan akan negara dan menaikkan semangat patriotik. Okey, selain itu kita boleh mengukuhkan perpaduan dalam meneruskan kesinambungan hubungan harmoni antara kaum di negara kita. Seterusnya, membangunkan negara dan juga bangsa, mengekalkan kegemilangan yang dicapai oleh negara. Dan yang terakhir, boleh mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Sebab itulah pentingnya mempelajari sejarah. Awak semua kena ada rasa bersyukur dapat tinggal di negara Malaysia yang aman damai tanpa ada peperangan. Kita harus berterima kasih kepada pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita yang mana berkorban jiwa dan raga untuk mengembalikan Malaysia sehingga aman damai pada hari ini. Habislah untuk kelas kita pada hari ini. Jika ada apa-apa persoalan, tak faham, apa-apa komen, boleh terus direct PM cikgu. Tanya cikgu jika tak faham ya. Okey. So, setakat itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.